بالنبي طه الحبيب المشرف صفوة دمع. Dengan matinya para ulama, terangkatnya sunnah juga, iaitu akan makin kurangnya kasih sayang, akan makin kurangnya kasih sayang dan kesatuan hati. Kerana para ulama lah orang yang paling kuat mengamalkan sunnah Nabi, dan di antara sunnah Nabi yang utama adalah belas kasihan dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Rahmah akan makin kurang, kasih sayang. Kerana ulama lah yang dalam hati dia tu dan diri dia tu penuh, kita lihat penuh dengan kasih sayang kepada kita, kepada umat, pada masyarakat, pada anak murid. Bila mati yang seorang tok guru, maka matilah sunnah itu. Sunnah apa? Kasih sayang pada orang lain, seperti mana Rasulullah sayang pada umat dia. Kalau kita nak asal seorang yang sayang pada kita, ulama lah yang paling sayang kita. Tengok tok guru pondok dulu, zaman-zaman pemerintah dulu, sanggup mereka tidak mau terima bantuan daripada penjajah dan sebagainya, untuk buat sekolah ke, untuk tukang ke, cara sistem mereka ke, tak mau. Biar duduk dalam kelam tak apa, biar duduk dalam pelita tak apa, yang penting aku tak ubah agama aku. Setengah Tok Guru tak mau terima bantuan kerajaan, bukan sebab semata-mata dia itu tak bersetuju dengan kerajaan. Dia ikutlah yang dia boleh ikut, tapi ada juga yang tak setuju. Tetapi kenapa duit dia tak terima? Walaupun kerajaan kata kami nak bagi bantuan pada pondok ni, kami nak majukan pondok ni, kenapa dia tak terima? Kerana dia takut Allah SWT, apa yang dia bawa itu akan diubah, sunnah-sunnah yang dia bawa akan diubah. Kadang-kadang bila kerajaan memberi bantuan pada satu sekolah pondok, dulu lah kalau ni dulu lah, dan sesama kena ikut kerajaan, dan sesama kena ikut silibus kerajaan, dan sama kalau kerajaan minta apa kena buat. Maksudnya dia bagi duit, lepas tu dia kuasai kita. Tok Guru tak mau, dia tak pergi susah ni, biar pondok runtuh kan. Yang penting aku tak ubah cara aku tak ubah agama aku, tak ubah, aku tak khianati amanah aku. Nak macam tu kan. Itu Tok Guru dulu, Tok Guru dulu. Insya-Allah mereka sanggup bersusah payah. Bila zaman penjajah, sanggup mereka berperang, turun berperang, pertahankan masyarakat, mempertahankan tanah air, mempertahankan kampung mereka, mempertahankan agama mereka. Tunggu dulu. Jadi bila matinya seorang ulama, maka kasih sayang akan semakin malak dalam masyarakat, dalam suatu tempat. Jadi itu sunnah Nabi SAW akan mula mati bila matinya ulama. Dan mereka pewaris Nabi, dan mereka paling kuat amalkan sunnah Nabi SAW. Okay, sebab itu kita duduk di zaman yang matinya ramai ulama, tetapi ramai lagi ulama. Yang ramai itu lagi tu yang kena mengaji betul-betul lah, kena berpegang dengan mereka lah. Tapi akan datang di masa yang depan lagi akan makin kurang, Okay, Allah sesenang. Terus jadi di antaranya matinya ulama ini, yang pertama memang mati sungguh. Yang kedua, kata Al-Habib Al-Adni, yang kedua ulama dipenjara, ditangkap, diancam bunuh dan sebagainya kalau mereka bercakap benda yang benar. Kalau mereka terus mengajarkan agama, ditangkap mereka. Allah SWT. Di selatan Tai kita tengok berlaku benda ni. Diancam, ditangkap, dicolek ulama, dibunuh dan sebagainya. Tetapi para ulama sana betapa sayangnya mereka kepada umat, sayangnya mereka kepada agama, tetap teruskan juga yang berbaki, teruskan juga mengajar. Lepas mereka berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sampai tu zaman ditekan ulama, akhirnya ulama akan diam ataupun mereka pisahkan diri mereka dengan masyarakat, atau mereka dibuang daripada masyarakat, dibuang negeri, dibuang negara. Waktu tu dinamakan mati juga ulama, mati juga, diangkat juga ilmu. Kerana ulama tu dah mula tak sampai ke ilmu, dah stop, pengaruh dia telah di stop kan. Yang keempat, maksud matinya ulama di akhir zaman akan berubahnya sistem pendidikan. Dulu orang mengambil berat tentang ilmu-ilmu yang ada dalam dada ulama. Zaman dulu kalau orang jumpa ulama, orang akan buat buku catat apa yang dia nak cakap. Zaman dulu, masa salafun dulu. Maksudnya apa? Sistem pendidikan dan juga madrasah-madrasah yang dibuka oleh ulama, yang tu jadi macam universiti utama. Orang semua nak pergi ke sana.
Allah senang. Dan sekolah-sekolah biasa ni orang pandang nombor 2 zaman dulu. Kerana ulama mereka pewaris Nabi SAW, mengambil ilmu yang diwarisi daripada Nabi dengan ilmu yang bukan warisan daripada Nabi, yang mana lebih mulia? Ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi, warisan Nabi, ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu daripada kitab-kitab Allah, iaitu wahyu. Allah SWT. Ilmu yang ada dalam dada ulama itu lebih mulia daripada universiti tu. Kenapa kita kata universiti lebih baik daripada pondok, daripada madrasah, daripada duduk dengan ulama? Sedangkan yang ulama ajarkan ialah ilmu warisan Nabi-Nabi, warathatul anbiya. Dan ilmu tu ilmu wahyu, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ilmu Allah, tapi ini ilmu yang khas, ilmu yang wahyu dia panggil, diturunkan untuk manusia mengenal Allah pencipta dia. Ilmu yang lain, ilmu dia panggil perkhidmatan. Ilmu ni ilmu ketuhanan, mana lebih baik? Ilmu yang di universiti tu ilmu perkhidmatan dia panggil. Belajar untuk apa? Jadi doktor, untuk khidmat ke orang. Untuk dia panggil apa? Bekerja. Perkhidmatan ni kerja lah. Ilmu panggil apa? Engineering apa semua. Belajar untuk apa? Untuk bekerja, untuk buat bagi masyarakat ada benda boleh beli. Perkhidmatan dia panggil. Apa lagi ada universiti tu? Ilmu apa lagi? Perkhidmatan. Ada pun ilmu yang ada ulama, ilmu ketuhanan. Ilmu kenal siapa dia pencipta kita, itu Allah SWT. Ilmu universiti tu kebanyakan ilmu mengkaji makhluk, tapi dada tok guru tu mengkaji tentang bagaimana kita nak mengenal pencipta makhluk, Allah SWT. Seperti yang kata Habib Umar, malang dan ruginya para saintis yang habiskan umur dia dengan mengkaji bulan, mengkaji itu, mengkaji ini, kaji dalam lab ada apa, tapi dia tak kenal langsung siapa yang ciptakan tu. Rugi. Kerana akhirat nanti habis, dia tak ada apa. Tetapi bagi saintis Islam yang ada akidah, yang ada asas agama, dia tak sia-sia. Sekali makin kaji, makin nampak kehebatan Allah SWT. Allah SWT. Tetapi ada habuan juga saintis-saintis yang tidak ada iman, kaji-kaji ni, kenal ke Allah ada. Tapi yang habis kat umur dia, masa dia, kaji satu benda, kaji habis, sampai mati, sia-sia umur dia. Dia tak sia-sia apa, dia kaji sains tu. Sia-sia. Kerana pada akhirat dia tidak ada apa-apa bahagian, tidak ada iman pada Allah SWT, tidak ada masalah. Allah SWT. Cuma kita ni ambil ilmu tu, kita jangan sia-siakan ilmu dia. Sebab al-hikmatu dhalatul mu'min, Nabi kata. Hikmah tu barang yang hilang daripada orang mukmin. Ambil hikmah, ilmu yang datang daripada orang kafir sekali pun ambil. Ambil dan untuk kita kenal Allah juga, untuk kita ambil manfaat, untuk manfaat juga pada diri kita dan juga pada umat Nabi SAW. Dia memang dia sia-sia. Dia sia-sia. Dia habis ke umur dia, kaji makhluk tapi tak kenal pencipta makhluk. Kita bila ambil ilmu dia tu, dan kita jadi macam mana? Kaji juga, kita ambil juga ilmu teori yang dia buat ataupun kajian yang dia buat. Nah, dia panggil apa dia panggil test ataupun eksperimen yang dia buat, kita ambil. Sebab kita nak mengenal, masya-Allah hebatnya Allah cipta ini, Allah buat ini, Allah Maha bijaksana, Allah Maha hebat, Allah Maha kuasa Allah. Okey Allah senang. Kaji habis, langit tahu, bumi tahu, tapi tak kenal siapa pencipta dia. Rugi. Allah senang. Okey, jadi Allah senang amat. Sistem pendidikan akan diubah di akhir zaman. Akhirnya itulah dimasukkan di angka ilmu. Bila sistem pendidikan diubah, penjajah masuklah. Dia mula dengan penjajah masuklah. Dia bumi tanah Melayu ni, Malaysia sebab apa tak murtad orang? Tak murtad total bila penjajah masuk. Kenapa di Filipina murtad Nabi orang Melayu? Kerana mengikut sejarah, di tanah Melayu ini terlalu banyak pondok. Bila ulama-ulama kita pergi mengaji di Mekah dulu. Dulu Mekah lah pusat ilmu. Kebanyakan mereka pergi haji, buat haji dulu. Buat haji dekat sana. Dekat sana. Dulu pula dia tak ada had. Duduk 2 minggu apa semua visa ni tu, dia semua tanah umat Islam, dia kata tanah umat Islam duduk. Zaman Utsmaniyah tu, zaman Utsmaniyah. Dia masuk, duduk terus mengaji. Duduk bertahun-tahun duduk sana. Sehingga kan orang Melayu di Mekah tu sendiri ada tanah dia. Orang tani banyak tanah di Mekah. Kelar-kelar. Tanah-tanah banyak. Tanah-tanah milik orang Melayu banyak di kota Mekah sana. Kenapa orang Melayu sangat lama duduk di sana? Mungkin mereka beli tanah ataupun dihadiah mereka tanah. Kerana orang Arab di sana dulu sangat mentakzimkan, sangat muliakan orang Melayu. Ada orang suka belakihkan bangsa Melayu. Melayu dia apa? Bangsa orang macam ni, kita tengok dia pun, kita nampak dia ni macam jahil lah, jahil. Dia tak tahu bangsa dia macam mana. Siang kat dia. Jadi orang Melayu dulu hebatnya, tok guru kita, ulama kita pergi mengaji sana sampai jadi orang alim. Bukan sekadar jadi orang alim, bahkan dia dapat lebih daripada orang.
Bahkan dia diberi izin oleh ulama-ulama di Mekah waktu tu untuk apa? Untuk menjadi imam Masjidil Haram. Dulu orang Melayu dulu. Ada seorang syekh, seorang kiai dari Indonesia. Ada dalam internet apa dah? Orang ulama di Indonesia. Dia pernah dilantik menjadi imam Masjidil Haram. Imam. Termasuk yang kita mengaji tu, kitab penuh hati, Syekh Abdul Qayyim Al-Jilani, dia tu khatib Masjidil Haram. Khutbah Masjidil Haram. Siapa dia? Melayu. Melayu. Ini bukan cobaan, ini betul-betul. Ingat cobaan. Ini bukan cobaan, ini betul-betul lebih pagi ni. Kan buat cobaan. Orang Melayu duduk di pusat ilmu sana, menjadi orang mengajarkan ilmu, bahkan duduk di pusat pusat Islam yang sangat hebat, itu kota Mekah, Kaabah. Duduk sana apa? Jadi imam. Duduk sana apa? Jadi khatib. Imam Masjidil Haram, khatib Masjidil Haram tu banyak. Sampai kalau ni pun banyak. Dulu yang banyak Arab lah. Di antaranya Melayu. Awak mereka minta nak jadi imam kah? Mereka minta dia khatib kah? Tak. Diiktiraf ilmu mereka, amal soleh mereka, warak mereka, taqwa mereka diiktiraf. Orang Mekah pun kata, Masya Allah, tabik spring. Masya Allah, orang Melayu macam ni. Dengan kelembutan orang Melayu, dengan akhlak orang Melayu, dengan warak, taqwa, ilmu, kehalusan, kefahaman, dengan bahasa Arab yang fasih, dengan Quran yang fasih. Bahkan ada ulama-ulama mengatakan di antara yang sangat fasih baca Quran adalah orang Melayu. Itu sampai jadi imam Masjidil Haram dulu. Allah SWT. Itu kehebatan ulama-ulama kita tanah Melayu dulu. Jadi ulama-ulama ni lah yang duduk di Mekah, yang menjadi orang alim, yang mengajar Masjidil Haram, jadi imam, jadi apa semua. Mereka lahirkan waktu tu menjadi tarikan pada orang Melayu untuk mengaji di sana dulu. Bila orang Melayu di Malaysia, khususnya tanah Melayu di Indonesia lah termasuk, pergi buat umrah, pergi buat haji, tengok-tengok orang Melayu duduk mengajar Masjidil Haram, jadi imam, jadi khatib, takkan tak teringin nak ngaji. Weh, orang kita, orang kampung kita, weh, jadi imam. Duduk dengan dia ngaji dulu. Weh, ni ustaz kami jadi imam ni. Ingat dia pergi mengaji tu, pergi ngaji biasa-biasa. Dulu kan tak ada Facebook. Ini mungkin viral cepat lah ni. Kata ni orang kampung sekian, daripada Tongkayak jadi imam Masjidil Haram, contoh. Orang Tongkayak bangga tu, dia bangga aku nak pergi sana, ziarah ada syok. Contoh lah kan. Dulu tak ada. Tapi dia pergi umrah, pergi haji, tengok, lah ni orang kampung kami, jadi imam ni. Ustaz kami ni, duduk ngaji terus ni. Orang biasa kan ustaz kita ni, tok guru ni, wali ni. Ulama ni. Orang alim ni, orang yang terhormat ni, ngaji. Akhirnya menjadi tarikan orang Melayu ngaji. Kenapa? Di Masjidil Haram tu sendiri, dia menjadi pusat orang Melayu membantu ilmu. Kenapa? Kerana tok guru dia orang Melayu. Orang Melayu. Bukan biasa-biasa. Dan keadaan ini telah berpindah ke Yaman dah ni. Di Masjidil Haram tu tak ngajak lah. Ini berpindah ke Yaman dan juga Mesir. Mesir kita boleh tengok Mesir. Ada juga ustaz-ustaz kita, tok guru kita yang Melayu ni mengajak di Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Diberi izin oleh ulama Azhar. Orang Melayu ngajak orang Arab. Ngajak orang Melayu, orang Arab duduk, orang Melayu pun duduk ngaji. Di Yaman sama juga, di halaqah, di masjid-masjid sana, ada di madrasah-madrasah sana, dibagi orang Melayu menjadi pegang amanah mudir jadi sini, mudir sini. Jadi ada yang mengajak halaqah ni, ada yang pegang amanah. Semua berkaitan dengan ilmu. Bahkan orang Arab pula yang tak ada kepada orang Melayu kita. Bahkan kita pengalaman duduk di Yaman, orang Arab di Tarim sendiri, di Yaman sendiri mengatakan ilmu yang ada pada orang Melayu, khususnya ilmu-ilmu yang halus, ilmu-ilmu tentang bahasa Arab, ilmu tentang nahwu, saraf dan sebagainya, kata kehalusannya ada pada orang Melayu. Bahasan dia halusi satu persatu. Orang Arab mengaji pula dengan orang Melayu. Khususnya orang-orang Indonesia lah, Indonesia juga Malaysia. Okey ya. Jadi itu hakikatnya. Bahkan saya dengar banyak di telinga saya mendengar orang Tarim sendiri, ulama-ulama di Tarim, mereka sangat banyak memuji orang Melayu. Khususnya ustaz-ustaz kita orang Melayu lah yang mereka duduk di Kota Tarim mengajarkan ilmu di sana. Orang Arab pun mengaji, orang Melayu mengaji dengan mereka. Dipuji akhlak mereka. Kata Masya Allah ustaz tu, Masya Allah lembut, kata orang Arab sana. Masya Allah ustaz tu akhlak, Masya Allah segan kami. Orang Melayu itu kelebihan di situ. Kelembutan dia tu. Seperti mana Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah SAW ada pada orang Melayu. Fitrah. Satu kata ulama-ulama di Kota Tarim, suatu bangsa saja, satu tanah yang mai Islam tanpa perang. Tak perlu susah payah. Nak kena angkat senjata dan mereka nak bertindak, lawan balik dan sebagainya. Satu kata dia. Tanah Melayu kata dia. Ni kan saya reka saya dengar dengar saya. Ulama-ulama sana suka menceritakan sejarah. Mereka Kota Tarim ni kuat, tak terima langsung kemajuan daripada luar, tak terima langsung sistem pendidikan daripada luar.
Orang tak apa tak terima. Macam dunia ni dunia lama. Memang hidup di tarikh ni macam kita hidup zaman-zaman tahun-tahun dulu punya, 1000 tahun dulu punya. Rumah apa, madrasah tak berapa sistem. Semua. Dia tak ada mall. Mall tak ada, kata tadi tak ada. Pawagam tak ada. KFC tak ada. McDonald tak ada. Starbucks lagi tak ada lah. Allah senang. Apa lagi tak ada yang kemajuan yang orang dah terima ni? Apa-apa je lah. Yang ada di Kota Tarim, madrasah. Madrasah pun style lamanya, pondoknya. Allah senang, apa dia panggil apa? Rumah-rumah. Masjid-masjid. Masjid-masjid pun style lama, tak mau buat baru. Masjid lebih kurang besar ni, masjid-masjid dia. Dia kecil-kecil. Kecuali masjid Jami' itu, masjid yang untuk Jumaat tu, akan ada yang mereka, masjid-masjid yang kecil-kecil tu, mereka pecah semuanya, buat besar tu. Dan masjid satu masjid besar, dalam tu pun banyak masjid dah. Dulu ada. Dan ada yang masjid memang dia buat besar tu baru. Tapi terlalu sedikit. Yang banyak apa, masjid-masjid asal yang dibina ribuan tahun dulu, ratusan tahun dulu, tak mau buang. Sampai UNESCO mai ke Kota Tarim, dia bagi pengiktiraf kepada Kota Tarim. Ni dipanggil kota yang ada sejarah, dia ada maksud dia apa, benda-benda yang lama lah, benda-benda yang Kota Tarim. Allah senang. Allah senang. Kota Tarim tu ada, boleh kita tengok lagi benda-benda yang ribuan-ribuan tahun punya. Zaman sahabat, zaman tu, zaman ni, zaman tabi'in, tak dibuang. Okey ya. Allah senang. Di sana kalau kita pergi kena tengok tempat Imam Haddad ibadat, ada? Sampai kelak. Tempat Imam Haddad Sandak tu ibadat Sandak, ada? Di Ba'lawi. Tempat Imam Faqih Muqaddam, tempat dia panggil apa, macam-macam semua ada. Saya ada lagi kekal. Tak dibuang, tak mau buang. Kerana mereka tahu nilai-nilai apa yang dibina oleh orang dulu. Barakah dan sebagainya. Ya. Subhanallah. Jadi Allah SWT Muhammad, ni orang Melayu, ni cerita orang Melayu. Jadi Allah SWT kata ulama-ulama di Kota Tarim dan ulama-ulama di Hadramaut, dia suka menceritakan sejarah mereka. Mereka sangat hebat dalam sejarah, khususnya tentang Islam. Cerita tekan di antara kalam-kalam ulama-ulama di Kota Tarim ni pada masyarakat dia, pada anak muda dia kata apa? Dia kata, ingatlah semua kamu, hai anak muda semua, hai masyarakat semua. Tok nenek moyang kamu dulu berjuang bersungguh-sungguh untuk sampaikan Islam di tempat kita. Kekalkan Islam di sini. Walaupun kita pernah dimasuki komunis dah masuk Kota Tarim, pernah. Komunis masuk macam-macam lah. Arab pun ada komunis dia juga, ada. Masuk penjajah juga ada pun. Dibawa main datang-datang pahaman macam-macam. Untuk merosakkan. Dia kata depa, kamu kena ingat tok nenek moyang kita tetap pegang pada agama, mereka perjuangkan ini apa semua. Takkan kamu mudah-mudah nak terima Yahudi Nasrani, orang kafir, orang fasik untuk kamu ikut. Tu depa tanam. Kita ada orang cakap tu. Tok nenek kita memperjuangkan agama ni, tumpah darah depa. Mudah-mudah kita sistem kafir, kita guna sistem fasik, kita ikut puja-puja barat. Barat merosak kita, kenapa kita puja depa? Tok nenek ni lawan depa. Tak nak sebut tu. Tak nak sebut. Bahkan kata ulama-ulama di sana, satu bangsa, satu tempat yang datang Islam tanpa ada kekerasan, tanpa ada perang dan sebagainya, tu diterima. Melayu kata depa. Bangsa Melayu. Ni bangsa yang Islam masuk terima semua. Tanpa dia guna kekerasan untuk menentang. Ada dalam sejarah bila main pendakwah-pendakwah daripada tanah Arab. Kalau buku-buku dia kata pedagang Arab. Pedagang pendakwah lah tu. Pendakwah lah tu main. Bila main Islamkan raja-raja, Islamkan masyarakat apa semua. Khususnya bila raja Islam, masyarakat semua ikut follow semua. Tak ada pula sejarah kita dengar ada orang Melayu yang angkat senjata beramai menentang pedagang-pedagang Arab ataupun pendakwah main di tanah Arab, dia bunuh dia. Persembelih dia. Peracun dia, tak ada. Tapi lawan penjajah tu ada. Lawan komunis ada. Lawan Siam ada. Orang Melayu. Lawan Islam tak ada. Tapi kenapa ni orang Melayu ramai lawan Islam? Tak tahu sejarah dia. Tak kenal tok nenek moyang dia. Allah. Bahkan agungkan barat pula. Allah SWT. Agungkan ilmu yang diajak oleh barat, agungkan pendapat barat, agungkan pemikiran barat, agungkan dia panggil apa? Hidup, dia panggil apa? Pergaulan bebas, agungkan. Jangan tok nenek kita tu tak buat semua tu. Berjuang nak buang semua tu. Sanggup lawan, sanggup duduk dalam hutan, sanggup makan ubi kayu, dan akidah tak mau ubah. Kita ubah senang. Apa? Kenapa? Kerana pandang hebat barat. Hebat apa? Dia main rampai hak kita, tanah kita. Dia main rosakkan Allah SWT macam-macam. Okey ya. Dia bunuh
apa depa macam-macam dia buat pada tok nenek moyang kita. Okay, yang mereka tu sangat kuat berpegang pada agama. Jadi tu sistem. Jadi bila orang dulu orang Melayu khususnya dia pergi ke tanah Arab, dia tengok yang di Mekah itu orang yang Melayu sendiri yang mengajarkan ilmu dan sebagainya, akhirnya dia terpengaruh, pengaruh dia kuat. Dia pun mengaji di sana, akhirnya daripada kota Mekah di sana keluarlah ulama-ulama yang hebat-hebat, yang soleh, yang warak, yang alim, yang zuhud, yang taqwa, apa semua ni, yang kuat amal sunnah Nabi. Keluar dari sana balik ke tanah Melayu, balik. Bila balik dah buka pondok. Itu perjuangan dia, Pak. Perjuangan dia pada buka pondok. Pondok tu adalah perjuangan para ulama, perjuangan. Ikatlah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik buka pondok. Buka pondok. Sampai pondok ni ada penuh di tanah Melayu, khususnya di Malaysia. Akhirnya bila penjajah masuk, pondok ni lah benteng utama akidah umat Islam waktu tu. Apa yang dia mengaji? Asas saja fardu ain. Kadang mengaji kita kecil-kecil kadang-kadang. Kadang mengaji tak banyak pun, tapi pegang sungguh. Orang lah mengaji tak berhenti, tapi goyang. Orang mengaji sikit tak goyang. Kenapa? Walaupun sikit dia mengaji sungguh-sungguh, dia amal pula. Allah SWT. Bahkan barakah ilmu-ilmu dia mengaji. Kenapa? Penuh dengan tawaduknya, khidmat gurunya, tak petikainya. Allah SWT. Macam-macam lagi lah. Jadi itu perjuangan. Pondok ni perjuangan Tok Guru dulu. Sepatutnya pondok ni kena masuk dalam sejarah, kena ada iktiraf bahawa pondok-pondok termasuk apa dia panggil apa, pejuang-pejuang ataupun benteng-benteng tanah Melayu dulu kena masuk. Tapi payahlah masuk kan. Tapi itulah hakikat sejarah. Orang Melayu ni jadi hebat, pegang dengan agama dia, tak murtad, khususnya di tanah kita. Kenapa? Pondok ulama, maksud dia ulama. Kenapa ulama paling kuat pegang sunnah? Ulama paling kuat pendirian, paling kuat prinsip, semuanya ulama. Masyarakat ni akan goyang kalau ulama goyang. Ulama dia tak goyang. Kira kata Tok Guru kita goyang, kita goyang. Cukup Tok Guru kata, Tok Guru ubah pendirian contoh, ikut contoh barat, selera habis. Dari barat nak bagi duit tak mau. Barat kata ubah sistem, kami bagi maju, kami buat pondok agama jadi universiti, tapi terima service kami. Tak mau, Tok Guru tak mau, kita menjadi hebat, jadi kuat agak. Tak ada, kita tak terima. Allah SWT.